Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Terima kasih kepada bagi acara majlis, hormati Tuan Pengurusi, hormati Tuan Imam, seluruh Tuan Kuasa, pimpinan masyarakat, sidang, Bapak Syarak, tuan guru, para asatizah, tuan perempuan, muslimin dan muslimat, ahli karya yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya kita sentiasa ucapkan syukur kepada Allah SWT kerana banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan itu dalam solat pun kita tidak berhenti daripada memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu bila kita menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita benar-benar memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga dijawab Allah Ta'ala, hamadani abdi, hamduhu memuji. Ar-Rahmanir Rahim, kita puji lagi Allah Ta'ala. Maka Allah jawab lagi, sabbahani abdi, hamduhu puji lagi. Maliki yaumiddin, kita puji lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah jawab pujian itu, majadani abdi, hamduhu puji lagi. Kerana itu pujian syukur kepada Allah SWT kerana banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang terbesar itu ialah nikmat Islam. Alhamdulillah malam ini sekiranya yang ada di dalam dewan solat ini Islam berkeliling sekiranya. Jadi maknanya Alhamdulillah semua kita dilurungkan Allah Ta'ala supaya kita menjadi orang yang beriman. Mudah-mudahan sebagaimana yang disebutkan khatib pada hari tadi, wala tamutunna illa wa antum muslim, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang Islam. Kalau masih sedar, bila kita tak sedar, dulu kan hari Jumaat itu cepat kita hilang daripada radar. Khatib Assalamualaikum boleh tidur dah. Ni rahsia orang lelaki-lelaki, perempuan kita. Tapi saya ingat orang Melaka ni tidak. Orang Melaka ni bagus. Dia mendengar khutbah tu cerah nanti sikit-sikitlah. Tuan-tuan sekalian, jadi Alhamdulillah malam ini kita dapat kumpul bersama di masjid ini dengan harapan majlis yang kita adakan ini dapatlah sikit sebanyak kita mengambil manfaat, dan mudah-mudahan boleh menjadi panduan dan perumahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kerana kalau tidak, kita duduk saja, ialah memang dapat pahala.
Ada orang kata Ustaz kan duduk saja dalam masjid pun dapat pahala. Betul. Kalau begitu, tak payahlah panggil ceramah. Jemput saja orang dulu. Jemput semua ke masjid. Apa? Kita duduk je dapat pahala. Itu memang betul. Kerana orang yang duduk, kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, i'tikaf ini walaupun seketika saja tetap dikira sebagai i'tikaf. Dengan syarat kita niatlah. Dan takkanlah kemudian kembali tengok dinding mana pula niat i'tikaf. Niat saja dalam hati. Ya Allah, aku beriktikaf kerana Allah Ta'ala. Boleh lulus. Dapat juga value. Dapat. Kalau boleh dilapaskan bahasa Arab, itu bonus. Tapi kalau tak boleh, tak boleh. Jangan tak boleh niat, terus tak buat. Niat lupa lah tadi. Ini pun payah juga. Jadi sudah ni, kita terhalang dengan niat sendiri. Jadi, tuan-tuan sekalian malam ni, sebagaimana yang disebutkan oleh bagi acara majlis tadi, kita nak bercerita dan membincangkan sebuah tajuk yang memang diulang-ulang selalu. Tapi satu canggih dalam ilmu, ulanglah 30 tahun pun masih. Oh macam tuan, 30 tahun kalau kita ulang hal yang sama dalam agama ni, dia tidak ada masalah. Orang akan mendengar. Tapi kalau hal kita diulang-ulang, jangankan 30 tahun, sebulan kalau diulang-ulang pun orang naik muntah hijau. So, ni anak kita besok, terlama kan keluar keputusan periksaan. Kita cerita orang, alhamdulillah lah, anak saya semua ni. Hari pertama orang dengar, semua. Barulah tanya, dan kampung kita pun perempuan adalah wakil. Sedih sikit. Besok lepas minggu kita jumpa orang cerita lagi. Anak saya semua alhamdulillah. Bagus tu. Mana sekarang? Senang tunggu ni. Besok lepas bulan jumpa orang lagi. Anak saya semua yelah, eloklah tu. Kan dah lain punya. Lama besok dia ulang lagi. Dah habis tahun, dah masuk orang lain pula periksa, dia ulang lagi. Anak saya tu sudah kau ingat anak kau seorang menjabat periksa dan menyampah dengar anak kau Dia cerita kita ni mungkin dia tidak sebagaimana hal-hal dalam agama. Kerana hal dalam agama ni ulanglah, ceritalah. Yang syarat ni dalam agama lah, dia balur saja. Maknanya memang hal-hal yang datang daripada Nabi SAW berkaitan dengan Nabi SAW, diulanglah cerita. Dia tetap memberi manfaat kepada kita yang mendengar. Jangankan tuan-tuan yang mendengar, saya yang mengulang cerita ni pun dapat manfaat. Mana dan tidak, bila dah terlalu banyak cerita yang sama, tajuk yang sama, kita pun terpaksa cari angle lain. Jadi kan dapat manfaat. Akhirnya kita baca pula, baca sudut begini, sudut begini, sudut begini. Tempat. Jadi sebab itulah apa disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf ayat 111, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Allah sebut pada kisah mereka itu, maknanya para Nabi lah, termasuklah Nabi kita SAW, ada pengajaran bagi orang-orang yang cerdik. Maknanya orang yang nak menengok, yang nak menelaah kisah Nabi-Nabi, kisah para Rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, sebenarnya orang itu orang yang cerdik. Tapi kalau orang yang sibuk mengikut kisah para artis,
Faham tak? Alah, buat tak tahu pula nyembah sih. Itu sebenarnya orang tak sendiri. Saya pernah betul. Apa pun diulang. Alah, yang ada Rasulullah SAW itu semua. Canggih pokok-pokok. Dia berarti tidak hebat lagi. Tak ada kerja. Ibu mikir artis itu cerai, artis kahwin, artis itu cerai, artis kahwin. Apa beda itu? Saya tidaklah selalu jumpa artis. Tapi kadang kalau kita television ni selisihlah dengan dia orang. Yalah, dia usaha dia lah, kita usaha kita. Tapi ingat saya tak pernah ambil gambar dengan dia orang. Kadang saya menolak, kenapa aku tak ambil gambar? Sama. So, kadang saya pun tak tahu siapa artis sebelah tu. Saya nak tengok kasih. Siapa dia ni? Kita nak negur, takut salah orang. Salah orang, tension kawan tu. Pasal kalau dia artis terkenal, orang salah nama, tak canggih lah. Kan? Kita takut kita Ustaz. Ustaz kan orang main balon, dia panggil nama. Artis ni salah panggil nama, dia pun confuse. Saya pernah ada satu program. Ni belum start lagi ni, belum kenal. Kalau ibu ingat dulu ada satu rancangan di TV1, comel tak kartun. Rancangan tu comel tak kartun. Jadi dia invite artis lah untuk kita interview. Saya juga interview. Habis cakap semua, lama dia sebut begitu Ustaz. Yang Ustaz sebut tadi tu bukan saya kata dia. Itu artis lain kata. Saya ganti mana saya tahu. Saya ingat orang yang sama. Kita bukan jadi kaki ikut artis. Bukanlah kita artis kena artis banyak yang bagus. Cuma yang tak bagus pun boleh tahan. Tapi yang Quran sebut, orang yang mengambil pelajaran daripada para nabi, para rasul, orang yang mengikut nabi, para tabi'in, para salihin, orang-orang yang terdahulu daripada kita yang mengikut jalan para nabi, maka orang ini orang yang cerdik. Nampak? Jadi main ini kita malam ini, sekiranya tuan-tuan ni bukan datang nak lihat saya, melainkan tak ada kerja, faham makcik? Kadang orang kan memang ceramah sangat. Memang kata Ustaz tak tinggi tu dalam ceramah, nak tengok juga macam mana orang ni. Tak ada bedah juga. Orang suruh datang ngaji, bukan suruh datang menengok. Faham tak makcik? Tuan-tuan. Jadi maknanya kita sekiranya malam ini nak mendengarkan hal yang berkait dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah semua bahawa orang ini adalah orang yang cerdik. Nampak? Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita. Jadi sebab itulah Allah sebut dalam surah Yusuf ayat 111, laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Surah Al-Azim. Habis. Sekarang kita masuk ke surah Al-Majid. Tidak takut tak masuk. Tapi saya sebenarnya mikir dia pusing, terlep, you are right. Sebenarnya kat macam tu. Saya tahu lah kat Melaka yang lah tutup sangat tuan. Kan? Pasal dia pusing. Boleh? Jadi tak? Dia tak? Dia lain? Tapi dekat dengan dia? Boleh lah. Zaman sekarang ni kita tak boleh tengok signboard tak. Zaman sekarang
Sikit tengok handphone je kan, lantak adalah ke mana dia nak bawa. Yang penting you are arrived. Bukan faham tu dia. Kadang kita tak tahu mana. Kan jadi nak keluar, lain pula jalan dia bawa. The right, the left, the right, the left, you are arrived. Jadi saya ingat kami kelamaan dia tidur kat atas bumi. Silap bukan jalan kita tak tahu. Silap dengan orang pun kita tak kenal. Ustaz, semua pakai online saja. Begitu. Tapi mudah-mudahan kita masjid, kita berjemaah ini. Sebab itu kenapa kadang benda yang dalam agama ni dia kekal keasliannya. Walaupun zaman berubah. Ustaz, bila dalam agama tak berubah. Zaman sekarang orang semua online. Kita tak jumpa orang. Tapi kita benda dalam agama tetap solat minggu depan. Jadi kita tetap mengekalkan falsafah yang sama. Kita jumpa dengan orang kan. Jumpa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis salam pula. Walaupun memang tak ada kan bisu salam macam kita. Tapi kata Imam Nawawi, bersalam itu maknanya untuk kita menghubungkan silaturahmi. Jadi, maknanya kalau zaman macam mana pun berubah, agama tak berubah. Nampak? Kan? Sama. Solat jemaah, sama. Tuan-tuan ikut Masjidil Haram sekarang. Buka TV, Masjidil Haram. Allahu Akbar. Bila? Tak bersuap, masjid, solat jemaah, jumpa orang, habis solat, salam. Semua hilang. Maknanya bila salam dah betul. Menanglah buku. Jangan salam cakap mulai tangan dulu. Kadang orang kita ni bukan. Salam menanglah. Salam bisa suruh. Salam pandang. Salam bisa kita bersalaman itu maknanya diampunkan dosa orang yang salah. Orang yang paling last tarik tangan itu yang paling bagus. Tapi tak payahlah kan lepas isyak kita mengada pula. Tak boleh tarik tangan, tarik lalu. Tengok pula orang lain nak tengok. Tapi maknanya salam tu pandang, senyum. Itu tujuannya. Bagus silaturahmi. Ini mandang pun tidak, senyum pun tidak. Senyum tak. Kadang baunya dia tak ada kecil pun lagi. Dia bersalam, dia buat, dia seluk punya orang tua tu. Dia buat begitu juga. Senang kita dia. Dan faham tak? Dia sampai bersalam, merayak tangan dia. Buah pun agak-agak lah tuan. Dah dalam masjid kan tak semua. Kalau bertanya live tak satu dunia tengok. Hai, pencen 13 tahun menyeluk kerja-kerja kan? Tak semua. Tadi baru ni orang cakap pada sini, Ustaz Tengku Syirah kita faham? Ada orang semua tak ada kerja. Ya, saya tak faham. Dia bersalam, bagus. Sampai bersalam, tangan dia meragu. Dia kata, meragu tu dia tidak betul, dia kurang. Tapi tak sebenarnya lah. Kalau kena tepat, tak asal. Dan faham tidak? Dia buat. Sekian dimaklumkan. Kita dah. Ini semua pakai kain sama. Tuan-tuan, Isra' Mi'raj. Masuk. Belum masuk. Kalau masuk, Isra' Mi'raj. Pertama, kita cinta Isra' Mi'raj. Oh, makcik. Mana? Jangan ingat makcik. Isra' Mi'raj. Pertama, kita kena letak dengan kepala kita. Ini orang Melaka tu. Jadi, dari siapa yang menyambut tu? Siap tu. Siap. Esok. Bukan, suruh lagi. Oh, kursi dia kena. Macam gitu. Kursi tanya saya. Saya tanya juga Ustaz kata. Ustaz ni sebenarnya orang Malaysia bukan.
Tapi sebenarnya saya tak kira tipu, memang soalan lazim. Soalan lazim. Sebenarnya tuan, saya mengaji, saya dapat beasiswa di negeri. Misalnya saya nak negeri. Dan saya ingat, saya tahun yang pertama beasiswa kami, zakat itu dimasukkan sekali dalam tabib. Ya, baru diwujudkan tahu. Dia semua disekalikan dalam. Jadi maknanya nak cerita saya ini belajar itu dapat suara lelaki. Itu saya balik lah, lelaki balik supaya perempuan adalah sikit membalas jasa. Dan saya memang sebenarnya anak kelahiran lelaki. ICC sumpah. Dan bukan kebetulan terberanak di sini. Tak. Memang kampung saya air limau di tanah. Jadi memang asal Rusi. Cuma nama tentu saja saya tak. Ini kan zaman import export. Tak ada kena-kena dengan saudara. Sambung je. Mana tadi? Dan harapan tuan-tuan. Diorang ni ada jawapan ke mana? Ada jawapan. Jadi ceramah tak ada banyak lah. Saya ada jawapan. Repeat je. Isra' Mi'raj kita kena letak dalam kepala kita, ia adalah satu mukjizat kepada Nabi itu. Faham orang Mekah? Kita pasang dalam baik. Isra' Mi'raj dia adalah satu mukjizat. Maknanya apabila mukjizat, baik, apa beza mukjizat dengan sihir? Oh, apa beza mukjizat dengan sihir? Tuan, apa beza mukjizat dengan sihir? Soalan di jannah. Sihir hal yang mencari adat. Maksud cari adat ni maknanya luar biasa, yang dia tidak selari dengan logik. Sihir. Ada orang sihir, orang beli terapung, tengok dia beli terapung ni. Contoh kan, orang boleh duduk dalam air. Lalu ada orang sampai hari duduk, tak tahu keluar dia dalam air, buka jari pun tak duduk. Tapi itu bukan sihir, itu memang tak tahu mana pergi. Maknanya sihir dia hal-hal yang luar biasa, yang akal kita, logik tak terima. Saya nak bagi bahasa mudah. Mukjizat sama juga, hal-hal yang luar biasa yang tidak boleh untuk diselarikan dengan logik kan? Itu mukjizat. Cuma beza mukjizat dan sihir, sihir boleh dipelajari. Tuan faham tak? Dengar betul, jangan balik dulu. Takut tuan balik ni. Besok jadi ada sihir. Siapa yang boleh ada sihir? Lepas ceramah saudara susah ada sihir boleh dipelajari. Tuan buat tenang, dengar betul. Nanti marah tu alim kat sini. Saya ceramah apa dekat kamu lendang tadi. Orang bekat sekampung belajar sihir. Maksud boleh dipelajari itu ialah sesuatu yang dia dapatkan. Betul? Maknanya dia nak pandai sihir, dia kena belajar. Tak kira dia puja jin ke, ada juga sihir puja jin. Atau syaitan, dia belajar. Itu sihir. Mukjizat dia tak boleh dipelajari. Sebab ada orang kan sihir dia buat
boleh keluarkan api, keluar api. Dia belajar tu bagaimana supaya api itu boleh keluar. Itu maksud boleh dipelajari. Tapi mukjizat, Nabi SAW ketika dalam peristiwa hijrah, tuan-tuan, dengan betul-betul ni kita cerita pasal Isra Mi'raj ni, dah masuk dah, takut orang kata tak masuk lagi, dah masuk Isra Mi'raj ni, cuma ni khadimah. Bila nak pergi khadimah tu dah boleh tengok jam ada 8, 10, tapi sudah faham kan malam sama-sama 10:30. Betul? 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 Saya pun datang jauh, kebetulan saya di berlumpur pada hari ini. Jadi sebelum suku lah, boleh macam apa cik? Boleh? Tuan boleh tidak? Tuan yang dekat luar daripada kawasan sini jangan keluar pelan-pelan pula. Sebab naik tangga tu nampak. Faham? Boleh ke tak boleh? Semangat. Itulah. Tuan boleh sampai 10 suku tu lah. Saya paling-paling 9. Boleh lah. Tuan, sihir dia tidak boleh dipelajari. Mukjizat tidak boleh dipelajari. Nanti suasana peristiwa hijrah singgah di perkampungan Badui, di perjalanan itu singgah di situ khemah milik Ma'bad, satu orang wanita itu, kisah masyhur. Dan Nabi SAW perah kambing yang kurus yang tak ada susu. Perah ni dia tanya kepada dia orang dulu macam itu, lalu padang pasir normal, dengan syarat bukan untuk datangkan mudarat, datang untuk tak air, tak makan tu biasa. Ada apa-apa dia tanya dekat Ma'bad untuk dia kata tak ada apa. Kambing pun kurus. Nabi kata, tunjukkan aku kambing saya boleh perahkan susu. Tengok tak pegang. Untuk tu mana Nabi kira pasal kambing pun kurus daripada nak diperah, mati kambing tu. Nabi susah perah kambing tadi dan susu dibanyak. Nabi minum, sahabat sedang makan minum, yang bersama dengan Nabi susah minum, kemudian ditinggalkan. Balik Abu Bakar, banyak tengok susu kambing banyak. Ini mana datang susu kambing? Umat Pak ni dulu macam dalam riwayat disebut umat Pak ni duduk nyanduk, tapi dia bukan nyanduk di dinding. Saya ada khemah. Jadi orang Badui ni dia ada kaedah dia ambil kain tu diikat dekat kaki, ikat dekat belakang. Itu cara dia nak nyanduk. Macam kursi kita duduk lah, kan ada kursi nyanduk. Abu Ma'bad balik mana dapat susu ni? Dia kata tadi ada satu orang lelaki di putaran Nabi. Satu orang lelaki datang minta minuman, aku juga tak ada, dan diperahnya kambing gitu. Abu Bakar pusing belakang tengok kambing ni lagi risau ni, susu banyak, takut diperah ni tinggal kulit betul kambing tu. Tak, hidup, kambing hidup. Maka apa kata Abu Bakar? Sesungguhnya dia adalah lelaki yang diberkati. Maknanya nak nyebutkan bahawa tuan-tuan sekalian, itu mukjizat. Dan tuan-tuan tak payah pening kepala sibuk belajar. Macam mana cara nak belajar memerah susu kambing yang kurus supaya susu dia banyak? Buat tenang, itu mukjizat. Maka mukjizat tidak boleh belajar ini. Nanti surah belah bulan, surah belah itu ada disebut dalam kitab-kitab di atas apa nama Ustaz? Jabal apa nama tu? Bukit Al-Qubais. Dekat dia, semua dekat Mekah. Naik Nabi belah bulan tu. Memang belah. Itu mukjizat. Tuan-tuan yang mengada belajar tak? Tak payahlah. Itu tak ada kerja Nabi. Kerana mukjizat tidak boleh dipelajari. Sihir siapa-siapa pun boleh dapat. Mukjizat Nabi saja yang dapat, Rasul saja yang dapat. Faham tak? Itu beza mukjizat dan
sihir. Sebab itu kalau tuan-tuan ingat dulu di Selangor dulu ada satu orang lelaki, dia istihar, dia adalah Rasul Melayu. Benar tu? Ya. Dia istihar dari Rasul Melayu. Jadi datanglah buat puasa, interview, soal sesat. Saya memang Rasul Melayu. Ya, confident dia. Kan? Orang kata bodoh takut, yang penting confident. Dia bukan kata dengan saya. Saya Rasul Melayu. Lama buat puasa ni, dia fikir dia, kalau betul Rasul, apa kitab diturunkan? Misalnya Quran, mukjizat turun kepada Nabi SAW. Dia apa? Mukjizat. Oh, dia kata surah Yasin turunkan. Ini kes baca Yasin ni, Quran lain tak baca Yasin ni. Dia istihar, pegang cerita, dia tangkap. Bila nak dia tunggu, dia pun tobat. Saya tobat lah. Benar. Buat majlis istitabah, mana tobat. Saya dengan ini mesti akan saya tobat. Tobat sekejap, lama istihar balik. Saya Rasul balik. Tangkap lagi. Kali nak jatuh hukuman, di bandai. Dia kata, dengan ini saya mengistiharkan jawatan Rasul Melayu di Kusuk. Maka dia itu dibuka kepada siapa yang ingin memohon jawatan ini, dipersilakan. Dia ingat jadi Rasul ni macam isi jawatan dan jadi kerani sekolah. Ini bisa orang tak faham. Tak. Mukjizat tak boleh dipelajari. Dia adalah given, dia Rasul berat. Dia given by Allah. Bukan dia cari, tak. Balik soal Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kita sebut apa? Mukjizat. Makanya mukjizat yang disebut dalam Isra Mi'raj ini, dia adalah given by Allah. Tuan-tuan, saya cakap okey, takut tuan-tuan tak perasan saya cakap okey. Maknanya bukan soal Nabi yang jalan, tak. Allah bawa Nabi SAW. Nampak? Sebab itu Allah sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Allah sebut Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba. Nampak? Jadi maknanya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah given ataupun dia adalah pemberian Allah kepada Nabi SAW. Faham tak? Set dalam kembali. Pertama, kerana dia itu Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW, Nabi. Faham macam? Jadi kalau kita dengar ini boleh ngampung di Isra Mi'raj, wah tenang, hampukkan dengan kursi, biar dia sedar sikit. Dia Isra ke Mi'raj ke dekat mana? Nah, Isra Mi'raj adalah pemberian Allah Ta'ala. Satu, habis, simple. Soal pemberian kembali. Bila pemberian, so lincah tidak. Nama pun mukjizat, dan lincah apa benda. Kan kita sebut tadi, sihir boleh dibelajar. Dia kata kalau awak nak masuk tu lah, masuk tu. Kalau awak nak belajar sihir, bergerasnya 32 sen. Kan orang dulu kan tak ada kecil, susah cari duit 30 sen, jenuh cari duit 2 sen. Dulu dia tak pernah buat kampung tu. Berapa bergerasnya tu? 12 sen setengah. Sudah, mana nak cari 1 sen. Makna ada keadaan ni. Mukjizat tak ada. Bila kita sebut tak ada dia punya keadaan, maka saya bincang dah. Dia mukjizat. Apa yang kita bincang? Faham Haji? Apa saja mukjizat Nabi SAW, maka dia adalah pemberian Allah Ta'ala. Banyak kalau kita kira
banyak. Jadi itu yang pertama hadis. Tapi ada disebut saya itu hadis ke Al-Quran. Inna minal bayani lasihra. Al-Quran ayat 29. Hari itu ingat lupa dalam jatuh tua ni gitulah. Saya tengok sikit balik. Inna minal bayan lasihra. Ini bukan di hadis. Inna minal bayani lasihra. Maknanya ada satu sihir yang dibolehkan. Dan disebut Inna minal bayan lasihra. Apa dia? Ujian. Ujian tu bentuk sihir juga tu. Ujian, sihir, kejian, sihir. Tak percaya, kan kita balik, kan ada orang yang balik naik tangga slow, cuba maki. Dah tu nak mampus bawa ke suara. Nak tengok apa jadi. Tak percaya cuba lah. Tuan faham ke tidak? Maksud dia, kan maknanya dengan perkataan tu boleh tukarkan orang. Kalau terlalu orang laku, gaduh ni. Kau faham? Apa hal kau cakap pasal aku? Lain. Nampak? Tapi kalau orang sakit sebab jadi pun kita puji orang. Cuba puji, duduk orang sebelah, telekung. Orang tak telekung. Walhal telekung tu beli kat pasal malam ni. Dia balik, dia bilik telekung dia. Apa lama dia telekung ni? Walhal dia kan memang telekung beli kat pasal malam. Bukan pasal malam ni, pasal sakaran. Ini sihir juga, tapi bukan sihir yang dimaksudkan, yang diharamkan. Sihir tak ada belajar haram hukumnya. Belajar sihir hukumnya haram. Mengajarkan sihir juga haram. Dosa. Habis. Pertama. Yang kedua, kita bila azan, tak azan sekali, belum masuk tu. Dah masuk tak? Jalan terus. Sudah. Nampak gaya memang ada harapan 10.30. Yang kedua, Isra maknanya perjalanan Nabi SAW ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ini cerita sikit saja. Sekarang ada orang dia benar, ada orang baru nak belajar otak. Jadi surah ni dia belajar semua peringkat. Jadi saya pun tak nak cerita banyak. Aku masuk Isra. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha di langit. Itu Mi'raj. Jadi disebut Isra maknanya perjalanan bumi daripada masjid ke masjid. Sebab itu sebagai ulama dia kata ada signifikan saya. Ayah juga okey. Maknanya dia ada makna. Kenapa Allah memperjalankan Nabi SAW daripada masjid ke masjid? Masjid kan? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjid ke masjid. Mengapa? Sebab itu kalau kita baca tulisan-tulisan para ulama, dia kata ada satu isyarat yang Allah nak beri betapa pentingnya masjid. Kerana nak tunjukkan bahawa peristiwa penting, peristiwa yang luar biasa ni Allah bawa dari masjid ke masjid. Ada banyak di Mekah ni macam-macam ada, bukan masjid saja. Tetapi di Mekah macam-macam tempat ada. Bukan Masjidil Haram saja. Allah boleh kau nak bawa Nabi SAW daripada Gua Hira. Boleh tak boleh? Dan Nabi memang pernah bermuslah di Gua Hira. Gua Hira saya tak kira apa ya? Baru ni saya dengar dia dapat kabel car lah. Macam cuti dan tambah je lah. Untunglah dia orang belakang. Faham tidak? Tuan faham tidak? Kalau tuan jadi orang zombie memang ikutlah tuan nampak. Pasal sementara dulu pun Mekah itu tak dia apa-apa kan. Dia orang mengaruhkan. Faham tak ni? Maknanya Mekah Madinah ni dulu. Saya pergi zaman keluar Masjid Nabawi ada kedai emas.
Ingat tak? Keluarnya lagi, kedai emas terus. Rabuk kita, saya mula datang. Sebesar-besar kedai emas. Kedai emas tu sekarang jadi kawasan lapangan masjid dah bagi. Lemah. Makna masjid tu tak canggih, tak canggih. Orang mengerut. Sekarang lagi mengerut. Dia buat di Kubah tu bagus. Nama ni hijrah walk, laluan hijrah Nabi SAW. Bagus tu pasal Nabi SAW itu memang exactly. Saya tengok beberapa apa nama ni apa ni dokumentari dibuat. Memang itu laluan hijrah Nabi SAW. Bagus. Tentang hijrah. Yang datang bukan tengok hijrah Nabi, dia buat urban area. Bapak ni dia mabuk gitu je. Cuma kan bukan saya nak menanti orang Saudi. Itu kan yang kita orang Saudi. Ada-ada dia tak menuntut kita lah. Tak, saya nak sebut. Oh kak, makcik, makna masa tak ada apa-apa, so tak ada. Mekah ni, kita boleh ingat zaman dulu, di bahagian Marwah tu, bukit tinggi, atas tu ada lokap. Siapa minta sedekah, dapat tegak, ada lokap di atas tu. Di pasal zinc dia ni, zaman tu. Betul ingat dulu ada rakyat Malaysia duduk di hotel kat pasal zinc tu, terbakar masak, betul terbakar. Tapi tak terbakar pula semua yang canggih tu kan, terbakar dia je. Dulu saya sempat zaman orang bagi sedekah lambung pada atas, sabit, bukan main tinggi bukit tu, daripada atas tu dia lambung yang kat bawah macam anak buruk. Tapi itu lagi dah nak cerita zaman ni tak canggih pun lingkup dah. Sekarang bukan kali lingkup dalam tu kan. So Iraq sekarang dia cantik, dia canggih. Ada laluan ni, cuma jauh lagi lah banding dulu, jauh lagi sekarang. Tapi macam turun ke Iraq je ada shawarma kan. Sudah jadi yang datang ke Iraq, yang ni jual shawarma ni saya dengar Israel. Tuan faham ke tak? Lambat keluar belakang. Mana ni Ibu Hira tu kan, Jibril datang dulu. Sekarang dia dah tak ada dah. Oh, sekarang dia buat kedai shawarma dekat Ibu Hira. Mana turun ke Hira, ada kedai shawarma. Yang jual tu malaikat Israel. Mana nak cerita bang mengarut makin teruk tu, tengoklah. Tapi tuan-tuan jangan salahkan dia orang. Apa nak kata, masalahnya orang Melaka pun mengarut juga. Pergi ke Taif, orang nak suruh tengok macam mana tempat. Inilah tempat yang Nabi Yusuf payah naik ke atas bukit 10 hari. Kemudian Nabi dibaling pula dengan batu. Sedih Nabi Yusuf. Dia naik atas tu, dia main roller coaster pula. Dia mengapa? Tuan-tuan, tak kena tempat. Nak main roller coaster, mana mereka dia? Jadi, cari tempat lain. Ada Mekah dan Kerinci. Roller coaster ke Taif. Dia jerit, betul-betul pergi. Budak-budak tak boleh juga macam ini, budak-budak 68 tahun pun main juga apa hal. Tuan-tuan, sebab itu dia kata ada sikap, ada syarat. Kenapa masjid? Nampak? Sebab itu masjid yang mula-mula dibina, saya tadi sebut masjid Kaabah adalah rumah ibadah pertama dibina di atas muka bumi. Kaabah, rumah ibadah pertama. Yang bina siapa? Ibrahim dibangun kembali. Dan Quran sebut wa idzarfa Ibrahim, maknanya Ibrahim bangun kembali. Kalau kita tengok sejarah, dia dibina oleh malaikat. Ibrahim bangun kembali. Jadi maknanya rumah ibadah mula-mula itu tak ada tahap. Dulu sembahyang dalam Kaabah. Sebab dulu tak ramai orang pergi boleh hilang. Sekarang satu kapal terbang pecah Kaabah.
program bagi orang yang datang. Maknanya Nabi Ibrahim bangunkan balik Kaabah itu dibina oleh malaikat. Itu disebut dalam riwayat-riwayat dalam buku, dalam hadis pun disebutkan. Habis. Masjid Quba, rumah ibadah pertama dibina oleh manusia. Nampak? Kan Allah sebut dalam Quran, la masjid ussisa 'ala taqwa, ayat 1 Baqarah, surah Taubah ayat 28 tu tak saja. La masjid ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Masjid yang dibina pada hari mula-mula itu lebih utama daripada solat dalam. Sebab itu tidak solat Nabi sebut man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka'ajri umratin. Bukanlah suruh dapat pergi mengaji pagi. Orang kita kata mengaji oleh Mekah je kira air 8 kali 1,000 kali 5 500,000 kali 8 juta balik tak balik masjid dah sembahyang tak ya. Itu kan dipanggil sebagai galakan itu dia. Mereka fikir sembahyang masjid kurang galakan sebab masjid itu ada signifikan, ada makna. Sebab itu kata para ulama, Nabi SAW dibawa daripada masjid ke masjid nak memberikan gambaran masjid itu ada makna kepada kita. Masjid itu tuan ni baguslah. Terus sekali ini maknanya sebenarnya kita boleh terus imarahkan lagi. Tak boleh kita boleh buat tak boleh. Dia bukan kira masjid bandar, masjid kampung. Susah. Saya pergi, saya ingat dari muda masjid. Saya pun ingat dari masjid mana kadang jumpa orang Ustaz, bukan apa sihat Ustaz datang masjid saya itu. Iya je lah, saya betul masjid mana kan? Dia nyebut saya datang masjid dia, iya je lah kan? Pasal tak sebanyak kan tuan, 20 tahun punya kerja masjid suruh. Jadi kita tengok walaupun masjid kampung, tapi sebenarnya tak mesti masjid kampung tak boleh dihidupkan, boleh. Faham masjid? Oh masjid semua tak. Maknanya masjid kena kita jadikan sebagai kita ni qalbun, hati kehidupan kita. Apa? Jangan kita seronok untuk nak cantikkan rumah masjid kita ke. Maksudlah kena masjid kelebahan tercabut disumbat dengan masjid sampai berkarat keliling. Bukan masjid sini tuan, bawa tenang. Saya tak pergi mana-mana tuan, bawa tenang. Ustaz ni jom kata masjid kita je. Saya tu masuk tadi, cuci kaki di luar, tu masuk terus ni. Saya tak mesti mana boleh. Bawa tenang. Cuma saya nak kata itulah, kadang-kadang makcik, kalau rumah kita nak tak kita sumbat paret tu dengan plastik. Tuan cuma sumbat paret patah ke rumah, sumbat dengan plastik. Kalau tak pagi petang siang malam saya dah bunyi. Cuba kita telefon pun tak, korang tu nonton duit sikit lah, bapak ada benda kepada dia. Pagi petang siang malam mak kau cakap sampai makan, pahet, tidur, pahet, bangun, pahet. Awak sembilan pahet tu nak lebih ke? Rumah kita ni masjid. Semua bahas, tengoklah ceramah saya cerita buat masjid. Jangan begitu. Masjid ni ada makna kepada kita. Sebab itu kata para ulama, kenapa Isra' Mi'raj ni Allah bawa daripada masjid ke masjid? Betul, takkan kita dapat nak tengok masjid kita begitu saja. Sedangkan kita di rumah, kita renovate, kita beli macam-macam yang elok. Ada orang lagi tak ada kerja daripada masjid ni lah. Saya sebenarnya tak ingat masjid mana. Solat dia bukan tentang ceramah, tak solat. Kesolat bukan. Saya pun tersilap. Masa solat terpilih kawasan itu, saya duduk sebelah mari. Jadi ketika tu bawa perasan, betul boleh kan? Jemaah kiri kanan boleh pilih kan? Saya terpilih kawasan itu.
Jadi dah semayang kat situ, takkan nak belakang balik pula. Tapi semayang sebelah baik, lemari sengit dah macam mana? Balik sengit ni. Bayang ni kalau mari ni tumpang, takut aku pergi lembut. So, pasal apa wajib? Pasal orang jadikan masjid tempat pelurusan barang-barang tak pakai. Pinggan rengkuk terlebih bagi masjid. Bagilah akorat tu, akorat bagi satu akorat kan? Alkohol lain, buat senang. Bagi pinggan beli rumah kilau, beli banyak mu dapat pinggan itu dah beli masjid. Dengan apa? Yang makan ni mana gajah. Jadi masjid ni tempat kita himpun benda tak pakai. Kipas kita rasa tak elok, hantar ke masjid. Ambillah. Kebetulan anak aku belikan kipas baru. Kau pakai 2 hari, mati kipas ni. Bang, bagilah yang baru untuk masjid. Tujuan untuk masjid, bukan untuk kita, bukan untuk imam. Macam, Cik, ada harapan. Dah tuan-tuan suruh cerita pasal Islam, saya cerita lah. Dan kali tu Cik suruh cerita lain. Cerita pasal bagaimana pokok kurungan ditanam. Saya cerita lepas pokok kurungan tu. Cerita Islam merah. Satu perjalanan masjid ke masjid itu ada main. Tuan, kena letak masjid dalam diri. Ulama bincang bab ni luas, cerita bab masjid luas. Itu baru cerita Masjid Haram, Masjid Aqsa, cerita pentingnya masjid. Belum lagi Masjid Haram tu sendiri, belum lagi Masjid Aqsa, belum. Ini cerita di masjid. Maknanya jadilah masjid itu dalam jiwa kita. Mungkin kita pun kadang-kadang sibuk, tak sempat nak masjid, faham. Kadang-kadang kita pun nak masjid, maklum sajalah. Itu saya cakap dengan itu sidang banyak tadi. Musik jadi ni, orang kata ada bentuk sidang. Kan? Saya kata, weh, dahsyat orang sini. Macam mana dia berjalan turun? Saya tangga tinggi tu. Kan dia jalan lain? Tepi dia? Oh, bukan lagi ustaz semua. Saya kata ustaz semua. Hebat tuan. Dia pijak lagi ni ikut eskalator. Rupanya memang takkan. Taklah, maknanya nak sebut tuan, kerana kita mungkin masjid tak segera imam memang dia ke masjid. Pasal dia namanya imam. Jarang imam kat kolam pancing. Ambil imam kat kolam pancing, main pula imam kat masjid lah. Kolam pancing tu ke imam. Ada imam kat kolam pancing. Ada orang sebut kan, tadi semayang isyak imam kat belakang ke? Mana pula imam kat belakang? Nama pun imam. Jukilal imam li usama bi imam, dijadikan untuk itu. Kalau imam kat belakang itu kan imam untuk makmum. Tuan-tuan faham ke tak? Tapi kita pasal imam sampai ke sudah mana-mana boleh bawa. Mancing pun imam. Imam mancing, imam lestik burung, imam juga. Mam, lestik burung mam. Itu masalah kita. Mana dia bawa imam tu. Tapi maknanya tuan, mungkin kita tak suruh. Tapi jangan sampai hati kita jauh dari masjid. Biar jiwa kita ada dalam masjid, tengok masjid. Lepas tu saya kata ni, cuma biarlah bab qualified tadi tuan-tuan, tak payah mandai-mandai sendiri pula. Kita ada fungsi, beritahu fungsi G. Saya tengok qualified tu dah tanggal, saya ingat saya nak pergi qualified. Jangan banyak tanya G, apa tindakan haji kepada qualified? Dia jadi polis pula, interview pula. Pagi tu ni qualified, saya ingat saya sedekah untuk masjid. Saya tentulah saya tak tukar berapa dengan qualified. Yang plastik. RM5 qualified. Yang bersih. Kalau rasa mahal, kita kalau kursi dah sekampung. Tabung membeli satu qualified. Dia seorang selusin. Tak sungguh. Tuan-tuan, saya pergi banyak masjid. Kadang-kadang ada masjid
Pintu jamban tak ada. Ha? Tapi bukan di Melaka tak? Bukan ni lelaki jamban. Pintu jamban tak ada. Bukan di Melaka. Bukan. Suruh. Bukan di Melaka. Kebetulan saya pula pakai jamban. Keluar saya balik. Saya tak faham. Dia kata tak usah pakai. Saya keluar. Semua pintu tak ada jamban. Semua jamban tak ada pintu. Saya keluar balik. Dia jengki yang ini kata tak usah. Memang tak ada pintu. Lain macam. Habis macam tak apa-apa. Ustaz guna je, saya je keluar. Kita guna memang guna. Tapi nanti cakap, ini kalau tiba-tiba AJK ni, bini dia panggil, macam kita confident je dekat luar, kita relax. Lama orang masuk. Tak mahu ganggu Ustaz, kata je. Tak ada nombor kita. Tak janganlah kita masjid. Rumah kita ganti. Masjid kita ganti. Saya besar mengambil apa kata Musyidri. Dia kata Ustaz, sebenarnya yang ini orang pencin yang bagi. Ustaz. Macam itulah tuan. Saya tak adalah nak puji dia dari tuan-tuan kata saya upload, aku macam suruh panggil lagi je kata dia. Cuma mesti sebut tadi. Kan dia kata Ustaz, di tangga ni pun orang pencin bagi. Baik dia bagus. Walhal, saya berfikir dan balik orang pencin larat ke dalam tangga tu. Tuan-tuan faham tidak? Dia bagi tangga, dia pun tak larat guna. Itu maknanya, walaupun bukan mesti kita yang guna. Saya ceramah dulu di dulu mesti baru di bulan. Saya ingat lagi. Kebetulan malam tu ramai orang, agaknya orang di semalam singgah. Kan? Ramai orang malam. Masjid besar. Jadi panas. Sudah masa itu tuan tak panas ke? Saya tak pula kipas menghadap saya. Tuan-tuan ramai tak panas. Aduh, mengganggu. Saya kata tuan-tuan, masjid lawa dah. Apa kata orang bagi ekor? Barulah sesuai dengan masjid besar. Saya beritahu masa itu AJK itu saya beritahu Ustaz. Saya kata saya ceramah di masjid. Orang bagi Ustaz ekor. Dia kata orang bagus. Bagus orang bagi. Dia kata suruh saya suruh. Orang tu telefon. Lepas tu sama orang telefon. Dia kata, tuan boleh tanggungjawab saya tak? Kata orang masjid, apa? Nak bagi ekor. Cik bagi ekor, cik datang dalam masjid. Dia kata datang dulu, dia bincang. Rupanya dia bagi semua ekor dalam masjid. Cerita tu kan. Saya ingat itu saya masjid yang saya sama tu tak ada ekor, sekarang ada ekor. Orang betul. Itu je. Untuk masjid, untuk suami yang maju nak datang. Itu masjid, tak bersalah. Tak bersalah. Ada orang kata, apa yang beria masjid-masjid bukan orang? Bang, bukan soal masjid, ada orang. Ini masjid. Masjid. Orang nak tengok agama di masjid. Orang tak tengok rumah kita. Ada. Datang kawan. Apa nama ni? Cik, orang Islam. Islam lah kata. Saya nak buat lautan, nak tengok rumah orang Islam je tu. Tak ada orang. Orang pergi masjid. Tengok, Masjid Melaka. Kan? Masjid Negeri kan? Ada orang datang. Masjid Cina. Orang datang tengok. Kalau kadang kita mengopi, orang buat lah. Kan? Aku selesai kan satu buku. Selesai pun satu buku. Orang tak biasa. Di Masjid Islam, InsyaAllah, dia banyak volunteer. Orang Perancis datang, ada orang boleh cakap Perancis. Orang Cina datang, ada volunteer Cina datang, boleh cakap Cina. Orang Melayu datang, cakaplah sendiri. Aku benda lagi, kau tak reti nak masuk masjid. Dengan tu ahli bahasa kot Tapi maknanya nak sebut masjid takut. Bukan kita suruh indah-indahkan masjid. Faham tak Cik? Boleh Cik? Tapi maknanya dia lah masjid. Biar nampak. Habis baru daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa tu saya masih malam ni nak angle lain sikit. Misal tak lah yang hari tu dah rakam ni kan? Tidak besok dah rakam sama je gitu. Itu yang payah ni kan? Bila dia ceramah dia tukar rakam. Besok ceramah dia rakam. Dia rakam dia tengok dia sama ni hari tu punya. Hari lain kan?
Kau ingat senang jadi macam mana? Kan, kena pula kata Quran. Ini bukan orang lain tu kata. Sudah. Tuan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut Alladhi barakna haulahu. Kata para ulama, Allah bawa Nabi SAW ke Masjid Al-Aqsa. Tuan. Oh makcik, tengok ni. Kata Nabi SAW, La tasuddur rihal illa ila thalasatil masajid. Jangan kalian sibuk nak mengikat Uhud. Itu terjemahan saya. Jangan kalian sibuk menabung. Jangan susah, sebenarnya jangan bersusah-susah. Siapa itu? Ikat Uhud kan susah. Jangan sibuk menabung. Jangan sibuk nak mencatur duit. Jangan sibuk nyimpan duit. Jangan sibuk nak beragak-agak guna duit semata-mata, melainkan untuk pergi ke depan. Tak boleh? Masjidil Haram jarak juga. Wa masjid hadha, kata Nabi SAW, masjid aku, Masjid Nabawi. Wa Masjidil Aqsa, Nabi tunjuk Masjid Aqsa, masjid yang jauh, sejauh ya, jauh. Maknanya 1000 kilometer, 1000, kalau daripada Mekah saja 1240 kilometer. Maknanya daripada Madinah plus minus lebih kurang hampir 1000 lebih juga, 1000 kilometer juga. Maknanya jauh. Nabi kata masjid ini, Masjid Haram atau masjid yang jauh, itu okey. Sekarang tak nak kedai kopi, saya kurang sikit lah minum sekarang. Apasal? Kecil manis ke? Oh kita boleh kan, kawan kurang minum je, kecil manis ke? Habis nak tunggu kecil manis, orang putih minum. Tak lah bang, saya menabung sikit lah. Ingat nak pergi Mekah, pergi Masjid Aqsa. Alah, kalau rezeki ada lah, buat tenang bang. Memanglah kalau rezeki ada, kalau tak simpan, bila datang. Faham tak sih? Tengok pasal datang. Kampung lintang ni pun sama masuk juga dalam move. Jumpa pula dia cari ni. Tuan-tuan, Nabi sebut tu 3 tempat. Hanyai tuan-tuan ibu tak pernah dengar pula Hanyai tak disuruh beri simpan duit. Orang suruh pergi Hanyai. Siapa Nabi suruh? Tak sangka jumpa jemaah Karya Masjid Lintang dekat Hanyai. Berjumpa, dia contohlah Kalintang sini. Dia jumpa ahli Karya Masjid sama dia dekat Hanyai. Punya semua beria nak pergi Hanyai. Bukan salah, tak salah. Saya pun ada buat request. Saya memang ada syarikat umrah saya sendiri. Tuan jangan salah faham, saya bukan iklan ni. Dan memang saya ada syarikat umrah saya sendiri. Maka saya ada coman. Jadi lebih kurang promosi lah. Dia pasal kita memang ada syarikat. Dia orang tu, orang sebut, Ustaz tak buat ke pergi Hanyai apa sekali? Ustaz, pantai bukan musola, pantai. Dia Hanyai, Krabi, sebelum pantai tempat dia. Bukan. Ustaz tak buat ke Hanyai, bukan Krabi. Tuan-tuan, kita berniaga. Kalau orang ada permintaan, kita nak buatlah. Tapi saya fikir pula, yang nak pergi dia nanti orang masjid juga yang dah pencil 18 tahun. Mana 18 tahun, 60, ambil pencil 58, campur 18, 76. Sesak nafas waktu tu kat Phuket, tak kena tanam kat Phuket. Besok orang tanya cucu dia, atau orang tinggal kat Phuket. Tak keburuk nama tuan. Faham ke tidak? Baik tu kadang-kadang orang baik, dia pergi tempat, dia berada di tempat tak baik, jadi tak baik orang tu. Tapi kalau orang tak baik, dia pergi tempat baik, orang akan kata dia baik walaupun dia tak baik. Sebab ada orang jiran sebelah rumah saya, Ustaz, meninggal dah tadi. Mana? Di Mekah itu, dia pergi umrah. Anak paksa dia pergi umrah, meninggal di Mekah. Kita jawab tu, Alhamdulillah. Wahai kalau tu penyangga, ya aman. Tu kan faham ke tidak? Maknanya orang tak baik, dia berada tak baik-baik. Jadi makna, faham tak sih?
Nabi tak payah nak pergi dekat perut sangat. Sikit lagi nak pergi Phuket, sikit lagi. Tak. Salah. Bukan saya kata salah, bukan saya kata tak boleh. Tapi beria untuk itu jangan. Tapi kalau beria nak pergi Masjid Al-Aqsa, beria tu nak pergi Mekah, pergi Madinah, dia pergi. Pun tak mesti kena tidak tahu. Nah, memanglah saya bawa pergi umrah. Tapi saya pun tak lagi pergi kita tak tahu. Buat tenang. Nabi suruh dia punya maksimum had limit 5 awal 5 tahun. Ada hadis sahih. Siapa sampai 5 tahun tak patah balik, Allah bagi dia ruang harta, Allah bagi dia ruang di segi kesihatan, dia tak patah balik, maka Allah haramkan kebaikan yang banyak untuk dia dan keampunan yang banyak untuk dia. Pasal tidak patah balik. Memang ada hadis 5 tahun. Tu kalau tak ada duit banyak lah. Lepas 5 tahun tengok duit ada lagi. Berapa ada lagi 43 juta. Okey, pergi. Contoh lah. Dan duit banyak kan? Langkah pun masih banyak. Berapa umur sekarang? Saya daripada tingkah itu sekarang 5 tahun Ustaz. Nampak? Langkah tak jalan. Jalan tak pelan-pelan ada tidak boleh lah. Tapi baru kahwin bulan sudah. Mana kahwin boleh, takkan langkah tak boleh. Nak sebut orang yang diberi kesihatan, diberi harta. So, nak sebut bahawa masjid ke masjid tadi, daripada Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, dalam tafsir sebut alladzi barakna haulahu, yang kami berkati sekeliling itu termasuklah Palestin. Dan tuan baca dalam tafsir disebut kenapa di sekitar Palestin dan Syam itu semua. Kenapa disebut diberkati? Sebab kalau kita tengok di Syam, di Palestin, Allah Ta'ala berkatkan maka subur dengan tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan. Cukup. Saudi baru jalan, baru je tumbuh. Tapi tiap minggu hujan, tiap bulan musim panas hujan. Pasal dibuat pemberian awan. Memang dia istiar. Tentu saplik. Dia memang istiar. Dia punya pihak otoriti istiar untuk kita menaikkan hujan, menaikkan awan dan supaya hujan sentiasa sepanjang tahun. Lepas tu tak boleh tengok Saudi pokok tumbuh sebagainya. Memang mereka nak. Jangan tanya saya, adakah itu tanda kiamat Ustaz? Tuan-tuan tanya dia lah, tanya saya buat apa? Saya bukan orang Saudi, saya hanya pergi Saudi saja. Tapi itulah realiti. Tuan-tuan, habis. Maknanya masjid ke masjid itu adalah satu isyarat. Dan disebut kenapa dia diletakkan Masjidil Haram itu? Kerana Masjidil Haram juga disebut sebagai tempat yang terbaik di atas muka bumi. Masjidil Haram. Jadi Allah bawa Nabi SAW daripada masjid yang terbaik ke masjid yang terbaik. Kenapa Masjidil Haram ke Masjid Aqsa? Kerana di dalam kerana Masjidil Haram di Mekah itu juga tempat para Nabi. Masjid Aqsa juga bumi para Nabi. Kan kata Nabi SAW, bila Nabi mana ke Mekah, dia kata, laulam ukhrij, kalaulah Mekah aku tidak dikeluarkan daripada kau, ma kharajtu minki, aku tak akan keluar daripada kau. Nabi sayang dengan bumi Mekah. Sebab Aqsa ada di situ bumi para Nabi. Saya mengaji di Jordan dulu. Jordan banyak Nabi. Makam Nabi Musa paling banyak sekali. Makam Musa. Orang kita makam dia ingat dia terkubur. Mana mahu ni, berbanyak kubur Musa. Di Jordan itu bersepah makam Nabi Musa. Jadi tempat sejarah bagi orang Yahudi, bagi orang Kristian. Dia buat soal makam Musa bagi dia Nabi dia. Di Jordan ada satu kubur Nabi Shu'aib. Panjang kan? Zaman saya dulu pendek. Sekarang panjang. Mungkin ada orang kata, saya tanya dengan orang yang jaga suku,
Syekh, kenapa sekarang banyak? Dia kata, orang dia kata kubur sini, orang kata sini, orang kata sini, orang kata sini. Saya pergi kepada kuburkan Yesus sekali. Habis sekali. Jadi, mana kubur tu? Nampak? Maknanya nak sebut para Nabi di Syam itu ramai. Para Nabi yang terdahulu kebanyakan daripada Syam dan juga Palestin. Sebab itulah Allah berkatkan di sekeliling. Tuan-tuan sekalian, itu isyarat yang Quran nak bagi daripada proses sahabat. Jadi kita kena ambil supaya kita memberikan perhatian. Sebab ada orang dia kata, Palestin ni cerita orang Palestin lah, bukan cerita orang Melaka. Bawa tenang. Sebab itu dalam proses sahabat ini dia memberi makna yang kuat pada isu Palestin. Seorang ulama di Jordan namanya Profesor Dr. Abu Faris. Jadi banyak tulis dan dia seorang yang alim terkenal di Jordan, dan dia pernah menyebutkan atau menulis tentang kaitan Isra Mi'raj dan Masjidil Aqsa. Sebab Nabi sebut jangan kalian melainkan 3 masjid, dan ada sebut dalam hadis solat di Masjid Nabawi berapa ganda? 100,000 kali ganda. Solat di Masjidil Haram, solat di Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Solat di Masjid Aqsa 500 kali ganda. Solat masjid ni sama, tinggi tu 27 bui sama dengan Masjid Al-Azim. Faham tak? Tak ada beza, sama. Masjid Al-Azim tak ada hadis khusus. Barang siapa yang solat di Masjid Al-Azim pada tadi sama. Tapi solat Masjid Haram 100,000, Masjid Nabawi 1000, Masjid Aqsa 500. Nak tunjukkan. Sebab itu saya sebut dia bukan suruh kita kira. Faham tak sih? Dia sebut kira tak. Dia nak tunjukkan kelebihan. Ada orang dia sebut, Ustaz, saya solat di luar je, Ustaz. Itu sebut saya dapat tak 100,000. Saya kata saya tak khawatirkan 100,000. Saya takut sembahyang pun tak sah. Dia tak besar kalau sembahyang tak sah, wuduknya sah. Itu Ustaz lain macam dia sebutkan sembahyang 100,000 ke tidak, dapat ke tidak, wuduk dia tak risau. Kadang wuduk pun tak pahala, sembahyang pun tak dapat, jangankan pahala. Tuan faham ke tak? Sekian dimaklumkan. Jadi sebab itu masjid. Dan satu lagi iktibar daripada proses sahabat Rasulullah ialah bagaimana Nabi SAW diberikan ibadah solat. Saya tak nak kelinci sangat cerita bab solat. Cuma saya dah 9.20 lah, buat terang. Saya rasa tuan-tuan dalam kepala ni fikir, aku rasa memang betul berhenti 10-10. Tak. Saya nak turun. Dia solat ni kan Nabi SAW Mi'raj kan, Mi'raj maknanya naik langit tadi kan, dan Nabi terima ibadah solat. Ada hadis yang banyak hadis cerita Nabi SAW terima solat ni, ada hadis yang banyak. Saya kalau baca panjang hadis ni tahu. Mi'raj Nabi SAW naik langit untuk terima ibadah solat, itu Mi'raj. Selain daripada Nabi jumpa para Nabi dan Rasul pada langit baik. Kita punya Mi'raj kita, kalau Nabi naik untuk timur solat, kita punya Mi'raj ke mana? Ke bawah, ke lantai. Apa kata Nabi SAW? Akrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajidun fa'aksir doa. Tempat yang hampir hamba dengan Tuhan di mana? Ketika sujud. Hampir tu kan mana Allah duduk bawah lah, bawah tenang. Maksudnya ketika engkau Mi'raj dengan engkau merendahkan dahi kau ke tanah, ketika itu engkau berada hampir dengan Tuhan. Maka kata Nabi SAW, banyakkan doa. Faham tak sih? Doa. Cuma dalam mazhab Syafi'i jangan doa Melayu, hanya bahasa Arab saja. Kalau bahasa Melayu boleh dalam hati.
kita sujud. Pakcik, apa nak orang masih sujud? Itu tempat paling hampir. Tapi dia nak orang tak orang. Masih sujud tak orang, tahu je. Kadang imam sujud banyak, dia boleh mengumpat imam. Lama betul imam sujud selaka dalam ceramah. Lama imam sembahyang lama. Dua-dua kena. Tuan, sebab itu Mi'raj Nabi terima solat dan Mi'raj kita kepada Allah Ta'ala ketika sujud. Faham? Kita balik. Maksudnya kita pergi kepada Ta'ala. Maksudnya itu hampir kita, bukan hampir tempat. Maksudnya kedudukan kita tu. Maka ketika itu kau hampir kepada Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kedua tuan, solat ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasta'inu bisabri wassalat. Minta dengan sabar dan solat. Gini, tuan-tuan saya cakap, kita dalam rumah kadang break out. Faham ke tak? Rumah kita kadang break out. Jadi tuan-tuan bila rumah break out, kita cari benda lain. Apa nama ni? Ambil semua Swiss. Situ pun Swiss. Semua Swiss. Bahasa elektrik dia main Swiss ni. Oh, bahasa elektrik panggil main Swiss. Barulah kotak dia. Baik. Maknanya faham tak sih? Bila elektrik padam, cari kotak. Itu je saya nak beritahu. Kemudian Swiss dia tu naikkan, hidup rapi. Faham tak? Tuan faham ke tidak? Kita faham. Tak, saya nak beritahu dulu je lah. Jelas tak sih? Bila elektrik padam, blackout, hidup kembali, angkat Swiss. Betul. Hidup kita akan blackout. Kita akan ada misi. Ada orang dah sampai, ada orang belum sampai. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Tuhan yang akan diputar-putarkan di kalangan manusia. Ada mesti akan blackout sebab anak-anak, blackout sebab masalah ekonomi, masalah kewangan, macam adik-beradik, macam bila blackout sama halnya macam tadi. Tuan-tuan pergi tengok Swiss. Jangan tuan-tuan pergi ni blackout dalam kehidupan, yang tuan-tuan tengok Swiss kat rumah pula. Dan saya beri analogi macam maknanya pergi dekat Swiss, tengok yang pertama tu main Swiss kan, Swiss besar tu yang selalu jatuh kan, naikkan balik. Main Swiss tu apa? Main Swiss tu solat. Main Swiss tu solat. Sebab itu solat ni Quran sebut apa? As-salatu imaduddin. Tiang agama. Tuan percaya saya cakap. Tuan tak payah insaf dulu hari ni, buat tenang. Tak payah. Tak payah. Kita buatlah dulu ke kerja ke, kita pencin ke anak-anak, ke cucu, ke adik-beradik ke. Problem, cuba tengok solat dulu. Tengok solat dulu. Tengok. Ada orang, okey, Ustaz, saya ada solat, okey. Semalam saya borok hari mana solat itu, Ustaz, dia kata, Ustaz, dia kata ada seorang Ustaz ni. Dia Ustaz, solat, mengaji sampai luar ke, tapi dia depression. Tuan jangan ingat orang solat, kita solat, dia pun solat. Dia bukan solat ni, dia mengajar orang solat. Dia pun depression. Maka tengok Swiss yang kecil-kecil. Kan dalam tu ada Swiss banyak. Boleh jadi kita solat, tapi mungkin solat-solat sunat tak ada. Boleh jadi kita solat, tapi Quran tak baca. Boleh jadi kita solat, Swiss besar bagus, tak jatuh, tapi Swiss kecil jatuh. Selalu kalau Swiss kecil jatuh, kita dah cabut semua wayar dalam rumah. Betul tak? Supaya kita tahu kat mana yang short. Buku-buku short dekat dekat riba. Buku-buku short semua bagus, Quran bagus, semua bagus. Punya Swiss hujung. Apa Swiss hujung? Jiran sebelah rumah kita tak tentera hidup rumah kita. Hari-hari kucing kita tumpang berak ke rumah dia. Baik tidak, berak je.
Dia berak, dia balik. Berak, dia balik. Dia confuse. Bapak tanda, ini tandas. Betul. Lepas itu saya sebut, kadang-kadang kita tak pesan dalam hidup kita. Kita tengok Swiss. Sebab itu, solat dia jadi penanda aras. Boleh jadi kita dengan solat tadi, boleh jadi solat bagus, tapi jadi problem juga. Maka kita kena tengok Swiss yang lain. Ni, seperti saya sebut. Sebab itu bila Allah datangkan kita dengan solat, Allah bagi, kata Nabi SAW kepada Sayyidina Bilal, arihna ya Bilal bersolat. Bilal, rehatkan kita dengan solat. Maknanya pun, solat asas. Kalau kita Swiss yang lain problem, tunjukkan kita ni solat ada problem. Bukan kita solat, tapi mungkin solat kita menunjuk. Kita solat, tapi solat kita tak sampai. Maka kerana itu Swiss yang lain juga problem. Kerana itu Allah Ta'ala bagi solat bukan hanya sekadar tuan jangan risau, saya dah tutup nota saya. Dia tutup dah, tutup TV nampak dah tutup. Tutup dah. Maknanya solat itu asas. Dan solat itu kan sekadar maknanya untuk kita tengok, tapi dia juga untuk jadi timbang tali. Maknanya kalau kita ngawur lagi, solat kita problem. Canggih, Allah tak ada turunkan solat itu bukan hanya sekadar untuk perintah. Tak. Jadi solat juga sebagai untuk kita tengok. Nak boleh. Aku sembahyang, tapi rezeki tak lepas juga. Sembahyang, ni ada tak jalan. Sembahyang, tapi aku bisa lagi. Cuma tengok, cek balik. Cek solat. Memang kita sembahyang, tapi tengok balik solat. Mungkin ada Swiss solat, ada problem. Sebab itu solat bukan hanya sekadar perintah, tapi solat juga sebagai kita dipanggil dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam adalah untuk kita jadikan timbang tali. Tuan-tuan tak percaya saya sebut, untuk tengok. Balik duduk seseorang, cuba jangan cakap seseorang, dan duduk seseorang menung. Betul tak? Bukan saya suruh tuan betulkan saya, tak. Tapi maknanya susu. Sebab itulah kata Nabi SAW, aku terima perintah solat pada malam Mi'raj, dan solat ini Allah bagi sebagai hadiah. Kata para ulama, sebagai hadiah, sebagai buatangan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, kita dengan hujung hancur cerita berbanyak pun tentang bukan faham. Baiklah pendek, walaupun tak faham, dia boleh panjang tak faham. Tapi yang saya nak simpulkan di hujung ni dalam Yusuf Isra dan Mi'raj, satu hal untuk kita tetap dalam pemahaman kita, Isra Mi'raj itu bukan hanya sekadar satu perjalanan. Tak. Bukan sekadar nak bawa Nabi pergi ke Baitul Maqdis kemudian bawa ke langit. Tak. Isra Mi'raj Allah nak tunjuk linuriyahu min ayatina, untuk nak menunjuk tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Boleh tak kalau solat tu Allah Ta'ala turunkan saja Nabi SAW juga? Boleh, aku salah. Tapi tak, bukan itu isu. Allah nak menunjukkan tanda kekuasaan kepada kita, supaya ketika kita solat juga, kata para ulama, ini satu yang bagus, baru saya dengar semalam. Dia kata, Syekh Ali As-Sabuni, kalau tak salah saya, dia kata apa? Ketika mana kau solat, maka ketika itu jangan lupa. Ketika kau melaksanakan solat, jangan kau lupakan Masjidil Aqsa. Kenapa? Sebab ketika Nabi SAW nak menerima perintah solat itu, Nabi dibawa daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk terima perintah solat. Jadi maknanya nak menggambarkan sangat relatif di antara Masjidil Aqsa dengan perintah solat. Tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kongsikan, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama dalam kehidupan kita. Tidak hanya Isra Mi'raj itu satu perkara yang menjadi kekaguman pada kita, tapi mudah-mudahan Isra Mi'raj ia menjadi satu hal yang memberikan kesedaran kepada kita bahawa apa yang berlaku kepada Nabi SAW itu sebenarnya adalah suatu isyarat yang jelas untuk umat-umat yang datang selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi sekadar dulu malam ini saya ucap terima kasih kepada pihak masjid, terima kasih kepada tuan-tuan yang bertahan
kebal kaki walaupun selimut, ada orang kanan 2 kaki, kanan 2 kaki, ada yang dah dilukan, ada orang lipat ke belakang, ada orang dia betul-betul lagi di kaki. Ya Allah, kebal kaki aku kata yang untuk orang duduk luar lah kan, dia nak nyandur ke nak tak orang yang dalam yang gerak yang itu je. Lepas tu kadang-kadang ceramah ni sebenarnya ni yang duduk luar tu kan dia tak suka dengan ceramah, betul tak? Betul tak? Sebab kita nak free and easy, betul tak? Setuju tak saya cakap? Setuju tak? Di luar saya tidak free and easy. Kalau boleh semua nak keluar. Mana Ustaz seseorang ke dalam. Tapi sebenarnya saya sebut bila saya ceramah saya, kalau dah rasa kaki tu kebas tu kan, lujuklah kaki. Ubat kebas ni tak payah, kita kaki kering, ketemu muka, tahu dia. Lurus kaki, eloklah kebas tu. Kan? Cuma kalau tuan rasa lurus kaki ke depan tu tak sopan, pusing ke belakang sekejap. Saya pun kalau ceramah dari orang macam tu saya 5 minit tu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek je lah. Pasal kebas kaki. Lepas tu kita memahami. Lepas tu saya tak kerja hati kalau orang duduk dari luar. Saya tahu, orang duduk dari luar ni bukan dia tak nak dengan ceramah. Kalau dia tak nak dengan ceramah, dia balik lah. Dia duduk luar lagi, senang balik. Mana orang nampak? Tapi pasal dia nak free and easy supaya dia boleh selesa dulu. Itu semua alat pilihan. Tuan-tuan, cukuplah setakat dulu kepada Nabi. Jumpa lagi pada 5 tahun akan datang. Kita kira macam pilihan rela 5 tahun sekali. Alat pilihan. Allahu'alam. Aku boleh hadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan sallim Ramadan lana wa sallam minna taqabbala. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.